أنتم مرادي وأنتم أحسن البشر أحيلكم في محل السمع والبصر أحيلكم في محل السمع والبصر أنتم مرادي. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Ustaz selaku pengurusi, tuan-tuan imam, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi ini kita akan melihat daripada suratul Lail pada juzuk yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Sadaqallahul azim. Ayat yang pertama sampailah pada ayat yang ke-10. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah memulakan surah Al-Lail dengan kata-kata sumpah. Seperti biasa pada juzuk yang ke-30, kebanyakan surah-surahnya dimulakan dengan huruf waw, dipanggil sebagai wawul qasam, waw sumpah. Allah bersumpah, wal asri wal fajri wasyamsi. Kemudian Allah sumpah dengan wadduha, Allah sumpah dengan wal laili.
Allah bersumpah dengan malam, Allah sumpah dengan pagi, Allah sumpah dengan siang, Allah bersumpah dengan malam, Allah bersumpah dengan matahari, Allah sumpah dengan bulan, Allah sumpah dengan perkara-perkara yang hebat-hebat. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Allah sumpah dengan benda yang berlaku pada perkara-perkara yang sekeliling dengan kita, yang kita tak ambil berat, yang kita tak ambil perasan benda-benda itu. Sekarang pukul 6.35 ni kita masih lagi gelap. Nanti pukul 7 dia akan jadi cerah. Ada orang dia tak kisah tentang cerah dan gelap, antara malam dan siang. Sedangkan Allah bersumpah dengan malam, wal laili idza yaghsha, dan demi malam apabila dia menutup, demi malam apabila dia menyelimuti. Kenapa Allah bersumpah dengan malam? Berapa banyak perkara yang berlaku kepada nabi-nabi pada waktu malam menunjukkan bahawa malam adalah satu benda yang bermanfaat. Jika Allah tidak menjadikan kita malam, siang je, malam tak ada, tidak ada malam, mati kita tuan-tuan. Sebab tu malam tu penting untuk berehat. Malam dijadikan Allah untuk kita berehat, untuk kita berkeluarga, untuk kita duduk, untuk kita kembali. Binatang pun bila sampai malam dia akan kembali kepada sarang dia, kembali kepada pangkuan keluarga dia. Kalau binatang pun kembali kepada keluarga dia, duduk di rumah. Sebab Allah Ta'ala jadikan, dan demi malam, pada malam yang menyelimuti kamu. Kalau binatang pun kembali pada keluarga dia, pada sarang dia. Kenapa manusia hari ini malam-malam masih lagi duduk di luar? Malam-malam lepak lagi di pusat membeli belah, lepak lagi di simpang jalan, lepak lagi sana sini. Bila masyarakat akan menjadi baik jika pada waktu malam tidak digunakan untuk berkeluarga? Yang kedua, cuba kita tengok pada waktu malam adalah waktu yang menggerakkan pada Nabi. Para Nabi digerakkan pada waktu malam, digerakkan untuk bertahajud. Kekuatan manusia, kekuatan para Nabi ialah salat tahajud. Sebab itu tahajud menjadi kewajipan kepada Nabi Muhammad. Bagi pejuang-pejuang Islam, kalau tak sembahyang tahajud tak kuat dia. Jangan bercakap lagi sebagai penggemar Islam, sebagai pejuang Islam, kalau tahajud tak boleh bangun. Banyak orang boleh bangun pasang bendera tuan-tuan, pukul 2 pagi dia buat kerja, pasang bendera, angkat buluh, satu traktor angkat buluh, pasang bendera atas pokok. Tapi sayang tak boleh panjat tangga masjid sembahyang subuh. Itu yang leceh tu. Kalau masjid tak boleh dipanjat, kenapa kita sibuk panjat Gunung Kinabalu sampai 100 kali? Tak ada kerja tuan-tuan. 100 kali panjat Gunung Kinabalu tu apa kerja dah? Panjatlah tangga surau, panjatlah tangga masjid, datang belajar, datang sembahyang berjemaah. Itu yang disuruh. Tapi manusia hari ini tidak mendahulukan apa yang patut didahulukan, tidak mengutamakan apa yang patut diutamakan. Sebab tu dalam agama kita ada satu fiqh yang dipanggil sebagai fiqh keutamaan ataupun fiqh aulawiyat. Bila kita meletakkan mana yang mula, mana yang didahulukan, mana yang patut awal, itulah yang patut diawalkan, mana yang penting, itulah yang diutamakan. Jangan meletakkan yang tak penting pada kedudukan yang diutamakan, ataupun benda yang penting letak di bawah, letak di bahagian belakang. Itu tidak kena. Nabi-Nabi digerakkan pada malam untuk bertahajud. Nabi-Nabi digerakkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan Isra' dan Mi'raj pada waktu malam. Nabi-Nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, banyak yang buat kerja. Hijrah pada waktu malam, Isra' Mi'raj pada waktu malam, bermunajat pada waktu malam, bertafakur pada waktu malam. Pasal apa? Kerana mencari kekuatan jiwa, mencari ketenangan, memohon taufik hidayah daripada Allah. Kalau kita tidak boleh bangun malam, kalau kita tidak boleh bangun malam untuk doakan pada orang, bila manusia nak berubah? Banyak orang minta anak dia berubah, anak dia nakal, anak dia degil, tak nak dengar cakap. Tapi dia sendiri pun tak pernah bangun malam untuk tadah tangan. Bukankah pada sepertiga malam itu Tuhan turun ke langit dunia? Pada waktu malam Tuhan turun ke langit dunia. Tuhan menyeru daripada langit, siapa yang nak minta, cakap, aku akan kabulkan permintaan dia.
Siapa yang nak bertaubat, silakan, aku ampunkan dosa dia. Siapa-siapa yang berhajat, silakan, akan aku tunaikan hajat dia. Ini yang pada waktu malam. Sebab tu pada waktu malam ni tuan-tuan, digunakan kita untuk bermunajat. Bermunajat tentang kebesaran Tuhan, bermunajat tentang kelemahan diri kita, banyak dosa kita ni. Tah bila nak dijemput oleh Allah, malamlah waktu sesuai. Siang-siang ni sibuk tuan-tuan dengan Tesco lah ya Allah, dengan Naomi lah, sibuk berbenur kita. Nak main bola lagi, nak cari nafkah lagi. Malam apa nak buat? Malam bangun pukul 4 pagi bangun. Ya Allah, suami aku tidak semayang, ya Allah. Mengadu pada Allah. Kau gerakkanlah hatinya untuk semayang, ya Allah. Semayang tak? Akak-akak semayang tahajud sebelah katil.